Okay, selamat kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Satu Malaysia. Kita dalam segmen Doktor dan Anda, dan sebenarnya kita telah buka laman Facebook untuk anda kongsikan soalan ataupun pengalaman ataupun sebarang kemusykilan tentang masalah disfungsi rektal ataupun masalah mati pucuk. Talian kami kalau boleh kami kongsikan dengan anda 0322828578 22828579. Boleh hantarkan soalan anda, terutama bagi yang pernah pun mengalami situasi ini, sedang mengalami rawatan. Banyak pengalaman yang kita boleh kongsikan. Jangan malu masalahnya. Sebab apa? Tadi Leha tanya dengan saya, kenapa kat dalam laman Facebook kita tak ramai orang tanya soalan? Selalu ramai bahagian kan? lain krisis air semua, ada orang limau nipis, semua orang tanya mati pucuk. Semua senyap. Tak ada orang nak berani nak tanya soalan di laman Facebook. Sebab kat Facebook mungkin ada gambar, ada biodata anda, maklumat. Macam ini mesti mati pucuk. Tak nak tanya. Tapi tak apa, anda boleh hubungi kita melalui talian telefon 0322828578 atau 8579. Selamat pagi juga kepada Ai Maulutoing mengatakan apa menyebabkan, ini soalan pertama yang kita dapat pagi ni. Apa yang menyebabkan masalah tersebut? Adakah dari segi pemakanan, pengambilan ubatan secara berlebihan atau faktor lain? Jadi untuk itu kita nak perkenalkan doktor di studio pada pagi. Dr. Loh Walu, terima kasih sempat bersama kami pagi ni. Betul ke doktor, ramai orang malu nak tanya pasal mati pucuk? Ya, memang betul. Kerana daripada kajian itu lebih kurang 1/3, lebih kurang 30% saja yang tampil, pesakit yang akan sampai kepada kami dan kata, apa masalah ini, kenapa saya jadi macam ini. Yang lain tu 70% yang lagi senyap. Disebabkan malu ke apa? Ya, rasanya macam tu. Okey, baik. Okey, ini satu topik yang menarik sebenarnya, bercakap tentang ED ataupun mati pucuk dalam istilah bahasa orang kita lebih kenal, lebih tahu tentang masalah mati pucuk. Kita nak tahu bagaimana ianya berlaku dan apa puncanya sebenarnya. Well, punca dia ada banyak. So pertamanya adalah masalah saluran darah. So cuba bayangkan saluran darah adalah satu saluran yang akan bawa darah yang penuh dengan oksigen dan juga neutron ke tempat yang macam organ-organ. Zakar adalah salah satu daripada dia. So cuba bayangkan kalau saluran darah itu dipenuhi dengan kolesterol, jadi arteriosklerotik, ya. So saluran lumen-lumen saluran itu akan jadi sempit. So bila saluran itu dah jadi sempit, pengaliran darah itu tak lancar, apa yang akan berlaku itu adalah lelaki itu akan dapat masalah iraksi. Jadi kolesterol memberikan peranan, ada kesan yang besar kepada ataupun faktor penyumbang kepada masalah ini. Memang. Kerana banyak orang kata kalau seseorang itu dapat masalah mati pucuk, sebenarnya adalah warning sign untuk dapatkan masalah penyakit jantung. Itu memang benar. Cuba bayangkan yang kalau saluran darah itu dah sempit pada tempat itu, tempat lain mesti sempit juga. So it's like a warning sign untuk orang yang dapat penyakit jantung ke. So pada masa yang sama juga banyak orang yang dapat masalah ini juga dapat masalah darah tinggi, kencing manis. Ya. So it's indirectly beritahu kami yang lebih baik you pergi jumpa doktor dan cek sama ada masalah yang lain ke atau tidak. Okey, bagaimana kita nak kenal pasti yang ereksi kita sudah berkurangan ataupun kita akan berdepan dengan masalah ereksi mati pucuk seketika nanti macam tu? Ya. Masalah mati pucuk ini sebenarnya ada banyak punca dia. Salah satu daripada dia adalah psikologi. So kalau seseorang itu under stress ke, ada masalah emosi ke, kemurungan ke, memang susah nak perform. So itu biasanya terdapat pada golongan yang muda. Tetapi yang golongan yang tua itu biasanya disebabkan oleh penyakit saluran darah yang sempit, darah tinggi, kencing manis, masalah kolesterol yang terlalu tinggi, kurang hormon lelaki. Semua ini akan menyebabkan penyakit mati pucuk. Okey, maksudnya satu dari segi psikologinya boleh menyebabkan mati pucuk, dan satu lagi ialah penyakit dan fizikal lah yang menyebabkan. Memang ada patologi yang menyebabkan dia. Doktor ada buat beberapa alatan sampingan di sini. Mungkin boleh ceritakan sikit apa antara yang kita dapat lihat di studio pada pagi ini. Ini pemeriksaan ke atau apa? Ini semua adalah alat-alat yang kami guna. Biasanya untuk masalah ED, kami akan start dengan bagi kaunseling kepada pesakit dulu. So biasa kaunseling itu kami akan cuba cari sama ada faktor emosi ke, psikologi ke, ada dekat pada pesakit itu. Kalau semua itu tak ada, so kami akan buat ujian darah, pemeriksaan fizikal dan ambil sedikit latar belakang dia dan cari apa punca dia. So kalau seseorang itu ada masalah darah tinggi atau kencing manis, kami akan suruh mereka kontrolkan semua penyakit darah tinggi, kencing manis itu. Dan juga kalau ada masalah kolesterol, makan ubat kolesterol, ya. Buat senaman yang banyak. Dan selepas buat semua ini, kami akan cuba tengok mereka buat ada perubahan ke atau tidak. So kalau tak ada perubahan dan
kami akan syorkan mereka makan ubat lah. Prosesnya lama nak determine ataupun nak selesaikan masalahnya. Biasanya untuk ED kami dalam definition adalah yang berterusan selama 3 bulan. Ya, ada orang yang bukan betul-betul ED, dia kerana stres, kemurungan, masalah semua ini yang menyebabkan mereka tak dapat perform. Tetapi yang betul-betul ED adalah yang berterusan selama 3 bulan. So kami akan syorkan mereka makan ubat, dan kalau mereka dah cuba ubat dan tidak berkesan, kami akan beritahu mereka ada benda-benda yang kami boleh offer, seperti suntikan ubat sama ada terus ke dalam zakar atau ubat yang kami boleh masukkan dalam saluran kencing. Ya, kalau kedua-dua ini tak jalan, kami akan suruh mereka guna pump. So apa yang saya nak tunjuk di sini adalah pump. Ini adalah pump zakar yang sebenarnya apa yang prinsipal dia adalah gunakan prinsipal vacuum. So seseorang itu kena bubur zakar dekat dalam dan dia akan create vacuum dekat dalam. So ini akan mengembangkan dia zakar dia. Ya, so kalau ini tak Langkah berjalan, ini selamat. Ya, Langkah ini selamat. okey. Ya, selamat. Ya. Tetapi orang kata tak boleh kekal lama juga. Ya. Ketegangannya tidak boleh kekal lama. Biasanya komplikasi dengan alat ini adalah seseorang itu rasa macam sakit, ya, kerana dia guna Dipaksa. prinsipal itu vacuum kan, dipaksa. So saluran darah itu dikepit. Sebab itu orang rasa sakit. Ya. Doktor, kita ada pemanggilan dari Kelantan pagi ini. Hello, selamat pagi Cik Zamri. Ya, hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam, silakan soalan anda Cik Zamri. Saya Zamri daripada Kota Baru, Kelantan. Ya, silakan. Nak cakap dengan doktor. Silakan. Ya. Saya ada satu soalan saya nak tanya. Ada kawan lah, dia seorang wanita dan seorang lelaki pun kawan juga. Jadi si lelaki ni dia kena bermanis berkurang dalam 6 bulan. Masalahnya selama 6 bulan tu dia tak boleh buat apa-apa lah. Jadi si isteri dia ni mungkin lari, dia tak lari juga. Tapi kebanyakannya dia duduk main dengan lelaki lain lah, menyebabkan dia kata lelaki yang suami dia ni pucuk dia ni kurang lah sikit. Betul lah dia cakap kalau kena nasi manis, kalau mau jatuh darah tinggi, dia benda tu akan berkurangi lah. Jadi biasanya dia kata kalau bos cakap duduk dengan beliau tu nak duit, nak apa benda-benda lain tu boleh lah, tapi benda nak berkuat tu dia tak akan berjaya lah. Selaluan dia selalu keluar-keluar pun dia duduk main dengan lelaki lain. Ada soalan tak tertentu spesifik? Yalah, nak tanya tetapi lah masalah kenapa dia kalau kena kesimannya ke benda-benda begini, dia benda tu dia akan nak masuk. Kenapa? Okey, baik. Terima kasih Cik Zamri. Bukan apa Cik Zamri nak tanya, kenapa bila sakit jantung ataupun darah tinggi kencing manis sebenarnya ada kena-mengena dengan doktor mungkin dah berikan penjelasan tadi apa yang tentang saya cakap adalah saluran darah yang sempit dipenuhkan dengan kolesterol plak atau arteriosklerotik saluran itu. So ini akan sempitkan saluran darah. So masalah yang kesempitan saluran darah ini terdapat pada jantung dan juga pada otak juga. So sebab itu orang kata ED adalah warning sign untuk orang yang dapat masalah jantung. Doktor, antara mitos yang sering dikatakan juga soalan di sini daripada Mama Adam, adakah faktor kuat melakukan onani turut mempengaruhi? Memang betul. Ya, memang betul. Kerana seseorang yang kuat merokok itu prinsipal yang sama juga. Ini saluran darah mereka akan jadi sempit. So kalau saluran darah dah sempit, tak cukup darah dekat pada tempat itu, memang mereka akan dapat masalah ED. Ya. Okey. Ada lagi soalan? Ada tanda-tanda awal yang kita dapat tahu bahawa seorang itu menghadapi masalah ED dan apa kesannya terhadap fizikal seorang? Tanda-tanda awal itu, seorang rasanya macam tak cukup tegang, itu adalah tanda yang pertama. Kedua, kalau mereka dapat ketegangan itu tak cukup kuat. Kadang-kadang mereka boleh buat, ya, the sexual act itu boleh buat, tetapi tak cukup kuat untuk sampai habis. Ya, so itu masalah dia. Okey. Baik, kita ada lagi memanggil. Kita ada siapa di talian? Hello, Cik Siti. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Assalamualaikum. Oh. Okey. Ya, Cik Siti, silakan. Okey, saya nak tanya doktor. Ya. Kalau seseorang itu tidak mengalami masalah mati pucuk, tetapi dia menggunakan pump tu, adakah dia memberi kesan sampingan kepada dirinya sendiri dan juga kepada pasangannya? Okey. Doktor, ya mungkin. Ya, Dia kerana berlaku ketidakpuasan masa melakukan hubungan seksual tu? ya. Terima kasih Cik Siti. Kita ambil dulu Cik Ada Ahmad. satu lagi memanggil, Cik Ahmad.
Okey, tak apa. Terputus. Okey. Macam mana? So kalau seseorang itu dapat masalah ED, memang mereka akan kurang keyakinan diri. Ya, mereka akan sentiasa rasa macam gelisah, ya, risau, dan hubungan dengan suami isteri itu semua akan terjejas lah. Dan satu lagi adalah mereka tidak dapat menghasilkan cahaya mata. Ya, so itu masalah dia. Dan bagaimana pula kalau dia tak ada masalah ED tapi dia pakai pam tu? Biasanya kami tak syokkan mereka yang tak ada masalah guna pam lah. Ya, kerana pam itu sebenarnya tujuan adalah untuk orang yang dapat masalah ED. Bukan untuk menambah kepanjangan, kebesaran, tak ada Kalau kerana ED itu dia ada 4 skor. Ya, daripada skor 1 ke skor 4. Skor 4 adalah yang cukup tegang. Kalau seseorang itu dapat ED adalah kurang daripada 4 lah. So 1, 2, 3. Kalau mereka dapat memenuhi kriteria itu, mereka dah boleh guna. Okey, bagaimana dengan penggunaan pil-pil? Sekarang ni kita lihat di pasaran gelap ke, dekat Chowkit sebagai contohnya, banyak orang jual pil-pil. Adakah pil itu betul-betul boleh memberi ketegangan dan ianya berkesan atau memberi sampingan? Sebenarnya apa yang akan berlaku, you tahu kan, yang kalau masalah lelaki ini memang sesuatu yang mereka rasa takut nak jumpa doktor. So biasanya mereka akan pergi ke kedai ubat lah, alternatif lah kan. So yang ubat-ubat itu saya rasa lebih baik kami cadangkan kepada pesakit atau nasihatkan mereka beli ubat daripada kedai-kedai farmasi. Belikan ubat yang betul. Kerana ada banyak ubat dekat luar yang kami tak tahu apa kesan sampingan dia. So saya sebenarnya tak nasihatkan mereka beli ubat-ubat yang tak ada lisens ke atau tak tahu. Dari segi kita tahu antara ubat seperti Viagra yang boleh memberi kembali ketegangan kepada mereka yang berdepan dengan masalah ini. Adakah itu betul-betul membantu dan tidak memberi kesan sampingan juga? Ya, sebenarnya ada 3. Setakat ini ada 3 dekat market ya. Levitra, Viagra dan juga Cialis. So ketiga-tiga ubat ini mereka akan bagi kesan sampingan dan juga mereka sangat-sangat berkesan. Masalahnya orang tidak gunakan mereka dengan betul. Kerana biasanya kami start dengan separuh dos dia, dan kalau tak berkesan baru kami akan escalate ke dos yang maksimum. Dan sebelum guna itu, seseorang itu tak dinasihatkan makan makanan yang penuh dengan lemak ke, ya, kerana yang lemak-lemak itu semua akan mengurangkan absorpsi ubat. Dan dia memberi kesan sampingan kepada jantung. Ada orang makan pil tu kena serangan jantung. Itu yang kami tak nasihatkan untuk golongan pesakit yang makan ubat penyakit jantung. Bukan semua ubat yang mengandungi komponen nitrates, yang itu tak dinasihatkan. Dan juga orang yang dapat masalah jantung yang tidak tahu, belum betul-betul disiasat dengan teliti, atau seseorang yang dapat darah tinggi yang tidak kontrol. Semua ini tak dinasihatkan. Dan kesan sampingan kerana kami tak guna tiap-tiap hari, sebab itu kami tak biasa dengan kesan sampingan. Biasanya kesan sampingan adalah kadang-kadang pesakit rasa sakit kepala ke, rasa hidung mereka macam sumbat ke, kadang-kadang boleh dapat backache ke, sakit sendi-sendi. Tapi ini tak biasa kerana orang bukan guna dia setiap hari. Okey, baik. Ada mungkin orang marah ni. Dia kata doktor mungkin cakap pasal rokok tu, mungkin dia tak puas hati sebab dia mungkin berokok ni. Kejap lagi kita jelaskan. Okey, jom memanggil kita di talian. Hello, selamat pagi. Hello. Ya. Saya Encik Jamira dari Kota Kinabalu, Sabah. Silakan soalan Encik Samira. Okey, tujukan ini soalan kepada doktor. Silakan. Saya berusia 54 tahun. Okey. Dan saya seorang penghisap rokok. Okey. Jadi masalah saya sekarang, sebenarnya macam ED tu kan, macam mati pucuk tu, tapi kadang dia tegang. Tapi kadang dia kadang tak boleh. Okey. Kesejukan. Okey, mungkin apa kaitannya dengan rokok tadilah dan pun kalau ada ubat dia untuk tu selain daripada Viagra, saya tidak mau Viagra. Okey, tak mau Viagra. Okey, baik, terima kasih. Soalan lagi. Terima kasih Encik Jamil. Soalan lagi pemanggil kita. Hello. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan soalan anda. Okey, selamat pagi Ustaz. Ya, selamat pagi. Ya, saya mau tanya, ini mati pucuk kan? Ini ada orang muda pun ada kena ke? Lepas tu lagi satu, adakah apa rawatan untuk mati pucuk ni di zaman moden macam ni sekarang?
Memang ada. Memang Okey. ada. Terima kasih. Doktor. Okey, soalan pertama Cik Jamilah tadi, merokok dan juga tak konsisten. Ni Tak itu konsisten. ada yang bertanya dekat laman Twitter pun, apa kaitannya dengan rokok ni? Tak puas hati ni. Biasanya merokok itu kita akan sentiasa kami akan syaukan merokok itu stop merokok kerana dia akan sempitkan saluran darah. Ini bukan sahaja untuk masalah ED tetapi untuk kebaikan mereka kerana dia berkenaan dengan seluruh badan. Ya. So prinsipal sama juga, ya. Dia akan sempitkan saluran darah. So kalau sempitkan saluran darah, banyak masalah akan berlaku. Tak kisah dekat mana-mana, dekat jantung ke, dekat otak ke, dapat stroke ke, dapat serangan jantung. Itu adalah jawapan untuk yang soalan pertama. Untuk yang kedua itu yang dia kata Golongan muda. ya, golongan muda itu biasanya mereka dapat ED disebabkan punca-punca macam emotional problem. Ya, kadang-kadang mereka stres kerja. Dan mereka rasa macam tertekan dan juga mereka rasa tertekan juga kerana yang sexual performance itu mereka rasa tidak dapat memuaskan pasangan. So semua ini adalah perasaan yang tertekan. Ya, ini adalah pertama. Kedua, golongan muda itu kadang-kadang dapat ED disebabkan mungkin kerana mereka dapat masalah saraf tunjang. Kerana katakan sesiapa yang dapat cedera pada saraf tunjang, sama ada disebabkan aksiden ke atau pernah buat operation ke, saraf itu bila dah rosak, ED itu akan dapat. Ya, kenapa? Kerana semua saraf itu berkenaan dengan ED. ED itu sebenarnya kerana bukan sahaja saluran darah yang menyebabkan ED, saraf-saraf itu juga memainkan peranan dalam ED. Kalau saraf itu rosak, ED akan jadi. Itu dia sebenarnya yang saya nak kaitkan tadi kepada mak-mak motor ataupun mak rempit yang disebabkan mereka ni boleh berdepan dengan masalah ED disebabkan oleh jatuh motor dan sebagainya, kecederaan. Kalau mereka dapat cedera pada saraf tunjang, kalau saraf mereka cedera, memang mereka akan ada kemungkinan yang mereka dapat masalah ini. Dan golongan muda yang paling banyak ialah yang jenis ini, yang jatuh, aksiden dan sebagainya. Ada, ya. Okey. Kita ada Encik Ahmad di talian. Soalan seterusnya. Hello, Assalamualaikum Encik Ahmad. Salam. Ya, silakan Encik Ahmad soalannya. Doktor, saya nak tanya doktor. Ya. Bila saya buang air kecil doktor, lepas saya buang air kecil tu, dekat ujung-ujung dia macam ada keluar macam lendir-lendir doktor, dalam las sekali tu. Encik Ahmad berapa usia sekarang? Umur sekarang 31. 31. Okey. Bila saya buang air kecil tu, lalas tu kasi macam ada benda nak keluar. Sudah berkahwin ke belum? Lendir warna kelabu. Encik Ahmad dah kahwin belum? Belum. Okey. Baik. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam Encik Ahmad. Ya, saya rasanya yang ini mungkin tidak berkenaan dengan ED, tetapi saya rasa mungkin dia kena pergi cek ujian kencing untuk tahu apa masalah itu. Mungkin kerana infection. saya rasa Jangkitan. dalam apa yang dia cerita itu rasanya jangkitan kuman itu adalah tinggi priority lah. Okey, baik. Kita berbalik semula kepada persoalan tentang ED ataupun mati pucuk, khususnya kepada inilah golongan muda ke golongan yang tak apa nak muda ni biasa dengar cerita ni. Kita ada Kita pemanggil ada dulu panggil. di talian. Juliana. Hello, selamat pagi. Hello. Ya, silakan. Saya nak cakap dengan doktor. Silakan. Silakan Cik Juliana. Hello. Suami saya ada, hello? Ya. Teruskan. Hello? Ya, silakan. Teruskan. Saya sudah 4 tahun kahwin dengan suami saya. Suami saya ada masalah darah tinggi. Jadi saya nak tanya, sebab suami saya tiap malam dia rasa seluruh badan dia mungkin Kebas. gerak-gerak. Jadi ada masih ada doktor. Itu saja. Cik Juliana, soalan tadi? apa soalan tadi boleh ulang tak? Okey. Sabar, kita minta Cik Juliana telefon balik sebab Balik. separuh jalan kan. Ini satu lagi ujian terhadap ED ni saya pernah terbaca, ini ada satu kertas yang akan melilit zakar kita pada waktu malam untuk melihat sama ada kertas tu terkoyak ataupun tidak, sama ada ketegangan ataupun tidak. Apa sebenarnya itu? Well, ini sebenarnya adalah untuk separatekan yang golongan yang ada emotional problem, psychological, daripada golongan yang tak ada. Kerana kalau untuk orang yang tak ada psychological problem kan, so itu bermakna kalau betul-betul ada ED, benda ini dia tak akan pecah.
Kalau pecah itu bermakna ketegangan pernah jadi. So ketegangan pernah jadi bila seseorang itu tidur itu bermakna dia tak ada masalah ED. Ini semua adalah psikologi. Itu untuk mengesan ataupun membuat ujian lah sama ada seseorang itu ED-nya psikologi ataupun tidak. Bukan psikologi. Sementara kita nantikan pemanggil seterusnya, doktor juga buat satu lagi alat reflexonic. Alat apa ini biasanya digunakan boleh untuk pegang. Macam mana nak pegang jadi? Dia macam vibrator sebenarnya. Dia cuba bayangkan Zaka macam dekat sini. So bila dia dipasangkan dengan bateri itu, dia akan vibrate. So bila vibrate ini bukan sahaja menolong dalam ED, tetapi dia juga menolong seseorang, especially untuk golongan yang muda yang pernah dapat cedera saraf tunjang disebabkan aksiden ke, mereka tidak dapat kenaikan Zaka itu. So ini akan tolong mereka dapat ketegangan, dan bukan saja ketegangan, itu juga menolong mereka dapat pancutan sperm. Untuk orang yang dapat masalah saraf tunjang tetapi nak hamil, ini adalah bagus untuk mereka. Jadi untuk mendapatkan tu mereka perlu jumpa dengan pakar urologi untuk memang. So ini dia tolong dua benda, satu ED, satu lah untuk pancutan sperm untuk dapatkan anak. Kita ada Cik Nizam dari Bangi. Hello, selamat pagi Cik Nizam. Hello, Assalamualaikum. Salam. Saya nak cakap dengan doktor. Silakan. Saya nak tahu, adakah ED ni, saya berumur dalam 30. Adakah kalau seorang tu selalu melakukan onani, adakah ianya boleh menyebabkan ED? Masalah ED. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Cik Izam. Kita ada satu lagi. Seorang lagi. Cik Isa. Hello Cik Isa. Hello. Selamat pagi. Dekat dengan doktor Ya, silakan. Doktor, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nak tanya tentang bila time kita tidur kan, dia tegang dengan sendiri lah. Okey. Adakah itu masalah ED je? Okey. Terima kasih Cik Isa. Kalau dah Rasa dia terlebih rangsangan, dia tak sedar pun. Macam mana doktor? Itu biasa. Semua lelaki itu dapat. Itu bukan satu masalah langsung. Itu adalah itu sihat tu. Ya, itu sihat. Okey, soalan sebelumnya, kalau mereka masturbasi ataupun onani, adakah yang memberi kesan? Tidak, dia langsung tak menyebabkan ED. Itu tetapi adalah dalam banyak artikel-artikel yang menyebut onani ataupun masturbasi itu menyebab kepada ED. Tak, sebenarnya dia tak. Ini adalah persepsi yang salah. Okey. Dan bagi mereka yang bagaimana sebenarnya cara-cara pemeriksaan untuk memastikan mereka mempunyai masalah? Okey. So, kita tahu kan yang salah satu daripada punca ED itu sebenarnya adalah kurang hormon. So ada orang yang dilahirkan dengan hormon lelaki yang lebih kurang daripada biasa, dan golongan tua pun biasanya golongan lelaki hormon semakin turun. Macam perempuan kan, pergi ke menopause, lelaki pun sama juga, semakin berkurangan. Untuk orang golongan muda yang dapat masalah hormon ini, bila you periksa mereka, you akan dapati mereka dapat buah Zaka yang kecil. Mereka dapat cara bulu mereka itu pun sangat-sangat kurang, dan kadang-kadang mereka dapat male breast. So ini sebenarnya beritahu kami yang lelaki itu mungkin dapat masalah hormon, yang tak berapa balance. So kami kena siasat dengan lebih teliti lagi. Kalau betul-betul disebabkan tahap hormon yang kurang itu, kami boleh bagi suplemen. So sama ada dalam tablet ke, injection ke, atau gel. Doktor, yang banyak kita lihat iklan sama ada di dalam surat khabar ataupun di tepi jalan, kaedah urut. Kaedah urut. Sejauh mana keberkesanannya yang mengikut pandangan dari segi perubatan? Kaedah urut kerana kami tak pernah dapat masalah yang kata pesakit, bukan masalah pesakit yang datang kepada kami yang kata urut itu memang berkesan untuk mereka. So biasanya kami dapat pesakit yang datang kepada kami beritahu yang mereka dah cuba urut-urut dan semua itu tak boleh. Tetapi kalau ada kaitan tentang uras saraf tadi daripada saraf tunjang dan sebagainya, barangkali urutan boleh memulihkan kembali? Mungkin, tetapi saya tak berpengalaman dalam itu. Dalam saintifik itu susah untuk saya terangkan. Kita dengarkan soalan daripada Encik Amri pagi ni. Hello Encik Amri. Hello. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, teruskan dengan soalan. Okey, selamat pagi doktor. Ya, selamat pagi. Okey, apa dia punya manfaat daripada Viagra tu? Macam mana dia boleh menjadikan dia boleh sukses balik? Jadi daripada dysfunctional jadi dia okey balik lah. Okey, baik. Sebelum tu kita tanya Puan Siti dulu soalannya. Hello Puan Siti.
Hello. Ya, saya. silakan Hello, puan. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya, kalau seorang tu dia ada sakit kronik ni, apakah dia senang ke nak dapat penyakit ni? Sakit ini kronik apa tu? dia mati pucuk ni, senang ke dia mudah dapat ke penyakit ni? Oh, sejauh mana seorang tu terdedah Kasi dia suka merokok kan. Lepas tu dia macam memanglah sakit kencing manis juga. Dia mudah sangat ke nak dapat penyakit ni? Okey. Risiko sejauh mana? Ya. Salam. Ya. So sama keterangan dia. Kerana darah tinggi ke, tahap kolesterol yang tinggi ke, atau kencing manis, semua menyebabkan masalah saraf dan juga saluran darah. So semua ini akan menyebabkan ED. So nasihat yang baik sekali adalah cuba elakkan daripada dapat masalah darah tinggi, kolesterol tinggi, kencing manis, ya. Buat banyak senaman, healthy diet. Semua ini akan cuba elakkan. Baik, tadi ada pemanggil yang ada rakan kita di Facebook yang bertanyakan, kalau makan ubat banyak sangat boleh menyebabkan ED. Makan ubat, ya, ada ubat tertentu yang boleh menyebabkan ED. Macam setengah ubat untuk darah tinggi, setengah ubat untuk depression, kemurungan, ya, setengah ubat untuk flu, antihistamin, ya, dan juga ubat-ubat recreation macam marijuana ke, heroin dan semua ini boleh menyebabkan ED. Okey. Soalan daripada Encik Amri tadi, apa yang ada dekat dalam pil Viagra tu yang boleh menyebabkan salur tu hidup kembali? Kembang Okey. balik. Sebenarnya kalau untuk yang tengok macam mana apa yang dapat dalam komponen Viagra itu, dia adalah satu bahan kimia yang boleh blockkan breakdown of the enzyme. So kalau enzim itu tak di breakdownkan jadi benda yang lain, dia akan menyebabkan saluran darah itu kembang. So sebenarnya, to make it very short, Viagra itu mengandungi sejenis bahan kimia yang boleh menyebabkan saluran darah itu buka. So you tahu saluran buka perlu Darah masuk. Perlu ada untuk darah masuk untuk mengembangkan zakar. Ianya doktor preskripsi doktor untuk membeli Viagra? Ya, biasanya. Tidak orang kata tu dijual, dan ianya selamat untuk golongan muda. Well, biasanya kenapa kata doktor, kerana sebelum itu kami kena tahu Periksa dahulu. apa latar belakang atau kena buat pemeriksaan dulu, dan kami kena tahu apa ubat yang mereka makan, kerana ada ubat yang boleh bercanggah dengan ubat Viagra, dan macam saya terangkan tadi, yang orang yang makan ubat nitrates untuk penyakit jantung itu, mereka tak dinasihatkan gunakan Viagra. Baik, satu lagi berkenaan dengan implan. Adakah masalah ED ni boleh dibetulkan dengan memasukkan implan ataupun memang. Bagaimana caranya? Biasanya langkah-langkah adalah kami akan bagi kaunseling. Kalau tak berkesan, kami akan bagi ubat. Kalau ubat tak berkesan, kami boleh syawkan pam ke atau suntikan terus ke dalam zakar. Suntikan apa? Suntikan ubat dekat terus ke dalam zakar itu, dan kalau itu tak berguna, baru kami akan guna implan. So you boleh tengok implan itu sebenarnya dia ada 3 komponen dekat sini. So kedua-dua ini adalah satu silikon, ya. So apa yang berlaku adalah di sini kami akan masukkan air dekat dalam, ya. So ini sebenarnya dalam perut, dekat dalam, ya. Tapi pam ini adalah dekat tempat telur. Ya, so bila kami tekan, air daripada balon ini akan disalurkan ke tube-tube ini. So kenaikan atau ketegangan zakar itu akan jadi. So kalau seseorang itu tak nak ketegangan, apa yang mereka buat adalah mereka tak payah buat apa-apa, kerana di sini ada satu slow releasing mechanism. So air daripada sini akan beransur-ansur masuk balik kepada balon, dan zakar itu akan turun. Ya. Adakah penyaluran sperm boleh berlaku walaupun sudah diletakkan implan? Susah sikit. Susah sikit. Ya, susah sikit. Okey. Baik. Terima kasih doktor, terima kasih semua yang telah memantahkan soalan anda, dan jangan lupa kalau kata doktor tadi, pastikan apa-apa pun rujuk kepada pakar urologi dulu sebelum anda menambah ubat, sebelum anda mengambil ubat apa-apa, dan juga tukar gaya hidup, jangan isap rokok, dan jaga makanan supaya dapat mengelakkan kencing manis, darah tinggi dan sebagainya.